سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan kita menjadi Islam percaya di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk bersiaplah menjadi tetamu Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini Kerajaan Arab Saudi telah membenarkan kemasukan jemaah haji dari semua negara setelah 2 tahun tertangguh akibat pandemik COVID-19. Bagi jemaah haji dari negara kita, sebahagiannya telah pun tiba di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, manakala sebahagian yang lain pula dalam persiapan untuk berangkat ke sana. Niat, tujuan dan harapan mereka hanyalah satu, iaitu untuk menyempurnakan tuntutan terakhir daripada rukun Islam yang 5. Perjalanan haji adalah perjalanan yang diberkati kerana ia bertujuan memenuhi undangan Allah untuk mengunjungi Baitullah. Kerana itulah jemaah haji dipanggil dengan nama Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah. Ungkapan yang sentiasa diulang-ulang oleh para tetamu ini ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksudnya, aku menyambut panggilanmu, aku menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menyambut panggilanmu, sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu, juga kerajaan tiada sekutu bagimu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, khatib mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada mereka yang terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Terpilih mendapat peluang ke tanah suci merupakan satu anugerah nikmat dan kejayaan dalam kehidupan seseorang sebagai hamba Allah. Umat Islam yang terpilih ini, mereka akan berkumpul di suatu pun berbeza warna, kulit dan bahasa. Ia menzahirkan kesatuan dan kekuatan umat. Umat Islam yang jauh dan dekat datang dengan pelbagai cara melalui jalan darat, laut serta udara, menempuh kesukaran semata-mata memenuhi seruan yang mulia ini. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maksudnya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berkenderaan unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bakal tetamu Allah perlulah bersyukur dan terus bersyukur kerana daripada seluruh umat Islam di dunia ini, hanya mereka antara jutaan umat Islam seluruh dunia yang mendapat kesempatan untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Oleh itu, kesempatan yang terbaik sebagai tetamu Allah ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khasnya dengan berusaha mendapat haji yang mabrur. Kerana haji yang mabrur dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syurganya insya-Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang bermaksud
haji yang mabrur tiada ganjaran baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi memperolehi haji yang mabrur dan menyempurnakan ibadat yang agung ini, para jemaah dinasihatkan untuk membuat beberapa persiapan. Antaranya, yang pertama, persiapan ilmu. Seseorang bakal haji hendaklah sentiasa belajar dan mengulang kaji cara dan kaedah melaksanakan ibadat ini, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu asas berkaitan rukun-rukun haji, wajib haji dan syarat-syaratnya, serta larangan-larangannya ketika ihram perlu dikuasai dan difahami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menyediakan keuangan yang mencukupi. Menyediakan keuangan yang mencukupi untuk perbelanjaan di tanah haram, serta perbelanjaan harian, ahli keluarga dan tanggungan sepanjang tempoh sepeninggalan. Yang ketiga, penjagaan kesihatan sepanjang berada di tanah suci. Banyak aktiviti fizikal yang perlu dilakukan seperti tawaf, sa'i, melontar jamrah. Ada baiknya sebelum berangkat bagi bakal haji melatih diri dengan aktiviti berjalan kaki agar terbiasa dengan aktiviti fizikal di sana. Dan yang keempat, perlu mantap dalam diri dengan kesabaran. Para jemaah haji perlu mengutamakan kesabaran sepanjang berada di tanah suci. Ibadat haji yang membawa jutaan manusia berhimpun di tanah suci, tentunya pelbagai karena manusia dengan suasana yang tidak sama jika dibandingkan keadaan di tanah air dari segi keselesaan, dari segi kemudahan maupun keadaan iklimnya. Yang kelima, persiapan rohani dan jiwa. Ini kerana persiapan paling utama, kerana perjalanan jauh menunaikan haji adalah untuk beribadat kepada Allah dengan mengikhlaskan niat, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang berpeluang mengerjakan haji pada tahun ini, laksanakanlah dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Janganlah disia-siakan kesempatan yang diperolehi ini. Ketika berwukuf di Arafah nanti, perbanyakkanlah berdoa dan beristighfar dengan penuh khusyuk, tawadhu dan merendah diri dengan penuh keinsafan, baik untuk diri sendiri, dengan harapan semoga doa-doa yang dimohonkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada khutbah pada hari ini, yang pertama, perancangan yang rapi dan persediaan dari awal adalah penting dalam memperolehi ibadat haji yang terbaik, sempurna dan mabrur. Yang kedua, persediaan dari sudut ilmu yang mencukupi berkaitan dengan ibadat haji. Perlu bagi memastikan ibadat haji yang dilaksanakan adalah menepati kehendak syarak dan mendapat manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berazam dan berniat bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadat fardu haji dengan melakukan pendaftaran ibadat haji daripada awal, supaya kematian kelak kita dalam keadaan telah berazam atau telah berusaha menyempurnakan rukun Islam. Umat Islam hendaklah menghayati falsafah haji yang merupakan perhimpunan tahunan terbesar umat Islam sebagai lambang dan wadah perpaduan dan penyatuan umat yang berpaksikan kesatuan akidah dan ibadat kepada Allah yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min
disiplin dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 26. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu terkasar apakasar sama cantik belakang berdasarkan perikalisan sof. Yang di luar pastikan ada yang di dalamnya dipenuhi. Yang di atas pun pastikan kenapa sosok akan insyaallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله